Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak berkongsi tentang satu tempat yang dinamakan Hudaybiyah. Kalau kita dah sampai di Mekah, kemudian kita dah berumrah yang pertama, kemudian kita akan ada satu lawatan di Hudaybiyah. Para jemaah boleh niat di miqat Hudaybiyah. Sebenarnya peristiwa Hudaybiyah ni Nabi Muhammad SAW telah bermimpi beberapa kali pergi tawaf di Kaabah dan bersa'i, kemudian bertahallul, menunaikan umrah. Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada sahabat-sahabat baginda, kaum-kaum muslimin yang ada di Madinah, mengatakan tahun ni Nabi Muhammad mengajak pergi masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah, maknanya balik kampung lah. Kan Nabi dengan para sahabat kan dah lama dah berhijrah di Madinah dan dah beberapa tahun tak balik ke Mekah. Kalau Nabi memimpi itu bermaksud itu adalah satu utusan daripada Allah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW dapat mengumpulkan seramai 1,400 orang kaum muslimin yang ada di Madinah untuk orang kata merancang lah, bersiap sedialah, membuat persiapan untuk ke Mekah dan membawa binatang ternakan untuk dikorbankan di Mekah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Niat Nabi hanyalah untuk menunaikan umrah, bukannya untuk berperang. Dan pedang mereka yang mereka bawa itu pun disarungkan, bukannya dihunuskan. Bila dah sampai di Zulhulaifah, Nabi Muhammad beserta para sahabat telah berniat ihram di sana dan menyalin, memakai pakaian ihram lah. Masa Nabi nak pergi ke Mekah tu, Nabi pun dapat tahu juga yang kafir Quraisy ni yang ada di Mekah tu sedang bersedia untuk memerangi baginda dan para muslimin. Baginda Rasulullah telah memilih jalan lain yang bukannya jalan yang biasa digunakan oleh orang untuk ke Mekah. Bila baginda Rasulullah bersama para muslimin berjalan menuju ke Mekah, ketika itu unta Nabi dah tak nak berjalan lagi dah. Perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabat terhenti di Hudaybiyah. Ketika itu Nabi Muhammad dikunjungi oleh orang Quraisy Mekah lah yang bernama Budail bin Warqah. Dia menanyakan apa tujuan Rasulullah nak masuk ke Mekah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa mereka ingin masuk ke Mekah secara aman, secara damai untuk menunaikan umrah. Kafir Quraisy Mekah ni memang mengantar beberapa orang utusan, antaranya Urwah bin Mas'ud. Nabi tegaskan sekali lagi yang mereka nak pergi ke Mekah tu untuk menunaikan umrah semata-mata, secara aman, secara damai. Bila Urwah ni balik ke Mekah menceritakan kepada kafir Quraisy di Mekah, diorang tak percaya. Dalam keadaan macam tu, Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan Sayyidina Osman ke Mekah untuk berunding dengan pembesar-pembesar di Mekah. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendapat berita mengatakan bahawa Sayyidina Osman di Mekah telah didera dan dibunuh. Nabi pun memang marahlah, sebab bila dengar macam tu, jadi Nabi pun telah berjanji dalam diri dia, dia akan menuntut bela. Maka terjadilah satu perhimpunan membai'ah untuk memusuhi kafir Quraisy dan untuk membalas dendam lah kiranya atas kematian Sayyidina Osman ni. Peristiwa membai'ah ni di satu tempat iaitu dinamakan Bai'atul Ridwan, di bawah sebatang pokok. Orang kafir Quraisy ni bila berita tu tersebar mengatakan yang Nabi akan memerangi kafir Quraisy Mekah ni, mereka menjadi takut, menjadi risaulah. Rupa-rupanya Sayyidina Osman tu tak dibunuh pun, kabar angin je. Bila dia balik berjumpa dengan Nabi di Hudaybiyah, Sayyidina Osman pun sama-sama membai'ah, sebab kafir Quraisy ni tak bagi Nabi dan para sahabat serta yang lain-lain yang mengikut Nabi untuk pergi balik ke Mekah, untuk masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Itu yang Sayyidina Osman pun sama-sama membai'ah juga. Maka
pembesar kafir Quraisy di Mekah ni telah menghantar seorang lagi utusan yang bernama Su'ail bin Amru untuk membuat perjanjian perdamaian. Maka dengan beberapa syarat, meterailah perjanjian di antara Nabi Muhammad SAW bersama dengan kafir Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah tu sebenarnya berat sebelah, tapi disebabkan Nabi nak perdamaian, Rasulullah bersetuju dengan perjanjian damai yang berat sebelah ni. Kalau ikutkan para sahabat, memang tak setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Su'ail bin Amru ni. Nabi Muhammad ni sebab hati dia mulia, dia tahu apa yang dia buat dan dia telah diutuskan oleh Allah. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW bersetuju di dalam perjanjian tu dihilangkan nama Nabi. Itu saja caranya. Jadi Nabi Muhammad dengan sendirinya memadamkan namanya sendiri daripada perjanjian tu, iaitu mengeluarkan nama Rasulullah. Selepas termeterainya perjanjian Hudaybiyah tu, Rasulullah meyakinkan para sahabat bahawa perjanjian Hudaybiyah ni adalah perintah daripada Allah. Impak yang akan dapat daripada perjanjian ni, dia akan menguntungkan kepada Islam. Antara isi-isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah yang pertamanya, gencatan senjata selama 10 tahun. Bermaksud tiada peperangan. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Perjanjian yang kedua ialah baginda Rasulullah dan para sahabat ketika itu tidak boleh menunaikan umrah pada tahun tersebut, tetapi boleh menunaikan umrah pada tahun hadapannya. Jadi nak tak nak, Nabi Muhammad SAW terpaksa mengatakan dengan para sahabat dan para muslimin yang ada pada ketika itu, mereka tidak boleh berumrah dan kena bertahlul lah untuk mengeluarkan daripada ihram. Pada masa tu para sahabat memang tak nak lah ikut cakap Rasulullah, sebab yelah dah sampai tapi tak boleh buat. Jadi Nabi pun rasa macam sedih. Dia masuk ke dalam kemah dan bercakap dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahawa Nabi kena buat dulu, pergi keluar, bergunting dan bertahalul dan sembelihlah binatang korban. Kemudian Nabi pun buat perkara yang isterinya cadangkan. Para sahabat pun mengikut Nabi Muhammad SAW, bergunting, bertahalul dan menyembelih korban. Ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk membuat apa saja perjanjian. Maknanya waktu ini Nabi Muhammad mengambil peluang untuk untuk membuat perjanjian, berbincang dengan kabilah-kabilah luar ataupun negara-negara luar tanpa sekatan. Yang keempat pula, orang-orang Mekah yang berhijrah keluar tanpa kebenaran ahli keluarga atau walinya kena pulangkan ke Mekah. Maksudnya orang kafir Quraisy Mekah ni berjumpa dengan Nabi dan memeluk Islam. Bermaksud dia berhijrah dari Mekah, berjumpa Nabi di Madinah. Orang tu kalau dia keluar tanpa kebenaran daripada ahli keluarga ataupun daripada, orang kata ketua kampung lah lebih kurang kan, mereka orang-orang macam ni perlu dipulangkan ke Mekah. Orang-orang Nabi Muhammad SAW yang pergi ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ni adalah satu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengambil peluang untuk mengembangkan agama Islam sehingga dapat membuka kota Mekah dan menakluk kota Mekah lah. Itu yang dapat saya kongsikan. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.